Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Segala apresiasi buat nakoda pengajar majlis, kombinasi intelektual kehakiman berintegriti, seterusnya barisan pendengar perlu berhemah, tonggak negara. Guru kami pernah berpesan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Frasa ini jugalah terbentuknya ibu negara di Kamakura setelah berlakunya peperangan di antara dua keluarga samurai, iaitu keluarga Minamoto Yoritomo dan Taira no Kiyomori yang berlaku di Danau Ra. Malaysia juga tidak terkecuali dalam penggunaan konsep frasa ini. Apabila negara kita yang maju pada hari ini adalah datangnya daripada penubuhan rukun negara, rentetan peristiwa hitam sehitam bunga kosmos. Untungnya nasib kita dianugerahkan pemimpin yang cukup bijak dan mampu menangani hal ini. Maka hasil daripadanya terciptalah seutas tali yang menjadi pegangan rakyat Malaysia. Tali yang mengikat kita bersama, tali yang menarik kita ke arah kejayaan. Itulah rukun negara. Atas pedoman yang sama, kami bawakan kepada semua rukun negara panduan kita tunjang asas keamanan negara. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, kami akan menerangkan terlebih dahulu rukun negara secara dasarnya. Rukun yang secara konseptualnya didefinisikan sebagai tiang, dasar dan sendi. Negara pula merujuk kepada masyarakat yang duduk di bawah naungan kerajaan tertentu. Komprehensif di sini, rukun negara merupakan ideologi kebangsaan yang dirangka oleh Majlis Gerakan Negara berpaksikan perpaduan, bertunjangkan kesepakatan. Seperti kata ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecah semua. Warga Dewan bervisi, hayatilah situs Saminda kurniaan Allah, perkembangan pertama, kepercayaan kepada Tuhan, tunjang keutuhan bangsa. Hadirin, semestinya kehidupan setiap manusia berpaksikan kepada Tuhan. Namun dewasa ini, masih adakah di antara kita yang masih mengamalkan cara hidup berpaksikan prinsip pertama? Saban hari, negara kita digemparkan dengan kelayan manusia domba. Hidupnya seolah tiada panduan dan kepercayaan kepada Esa. Kes pembunuhan manusia makin menjadi-jadi. Tak kira kanak-kanak, dewasa maupun orang tua menjadi ritual amalan manusia yang tidak mempunyai iman kepada Esa. Lihatlah, saksikanlah betapa pindik dan sintingnya akal mereka. Ingat pesan bunda, andai terputus hubungan dengan Tuhan, hidup manusia pasti kosong, walau dunia dalam genggaman. Hadirin, jangan sampai bumi kita adalah genap, dihapus ranap seperti mana dalam kisah Nabi Lut, rakyatnya terbujur lena, hilang dari kota. Sidang hadirin sekalian, rukun negara kedua termaktub dalam kesetiaan kepada raja dan negara, sumpah mati rakyat jelata. Apa yang digembar-gemburkan sekarang ini cukup meruntuhkan jiwa kami. Baru-baru ini, isu ketaatan kepada Sultan menjadi hangat semula di media sosial. Terdapat beberapa individu yang disiasat oleh pihak polis kerana kenyataan mereka yang lihat merendah-rendahkan institusi peraja yang terhormat. Buktinya, dalam akhbar berita harian pada 15 April 2024, sebanyak 36 laporan polis telah terima berhubung kes menghina di-Pertuan Agong pada tahun 2024. Mana punya sifat hantu dalam diri masyarakat yang setianya hanya kepada Sultan Melaka? Tak setia yang meniti, bukan sekadar ikrar, bukan sekadar janji, tetapi sebagai sumpah mati. Jelaslah di sini betapa pentingnya pegangan kesetiaan kepada raja dan negara dalam diri saudara. Cuba sejenak kita hayati apa yang telah berlaku dalam negara ini. Lalu kita kaitkan dengan intipati rukun negara ketiga, keluhuran perlembagaan. Tidakkah kita tanya bagaimana parlimen yang sepatutnya menjadi tampuk negara menjadi asbab
tumbingnya organisasi kerajaan. Kerana parlimen menjadi tanpa pimpinan yang tidak ikraf, Datuk Sultan ditindas, ketinggian raja pemimpin dihempas, konsep digahayu Tuanku semakin lemas. Di kala ini, saya bersyukur merdeka masih ada walau pada nama rukun negara terus terpahat di dada. Hadirin yang dihormati, prinsip rukun negara keempat kita teliti, kedaulatan undang-undang dipelihara, kunci negara sejahtera. Pramudia Ananta Toir penulis terkenal di Indonesia. Dalam nukilannya, The Wisdom of Pramudia Ananta Toir menegaskan bahawa tiada sesiapa pun lebih tinggi kedudukannya daripada undang-undang. Mari kita mengambil iktibar peristiwa pertumpahan darah di dataran tanaman Cina pada 4 Jun 1989 di mana perhimpunan yang sepatutnya menuntut keamanan dan demokrasi rakyat Cina telah menjadi rusuhan yang membabitkan nyawa. Intipati di sini apabila kedaulatan dan undang-undang dicabul serta dipijak, maka hilanglah keamanan, lantas kejahatan bermaharajalela. Hadirin, dalam menelusuri prinsip terakhir rukun negara, tak salah kalau saya cakap anak bangsa semakin leka, semakin lama semakin alpa, kesopanan yang diamal dimamah tak bersisa, kesusilaan yang dijaga dirata seratusnya. Kita dapat menyaksikan betapa generasi muda yang nilai huluknya semakin menipis, berlakuan bebas semakin mencanak kadarnya, aktiviti berfoya dan bersukaria menjadi kebiasaan dan akhirnya berlakulah penzinaan yang hina sehinanya. Tambahan lagi, budaya barat meluru masuk seolah-olah membunuh jiwa dengan racun hedonisme, sekularisme dan liberalisme. Masyarakat diburu dari segenap arah melalui pemikirannya, pakaiannya, pergaulan, hiburan dan gaya hidup yang melemaskan jiwa raganya. Sayu rasanya sedih apabila terkenangkan perkara ini kembali. Oleh itu saudara, selagi boleh pegang, peganglah rukunnya. Selagi boleh genggam, genggamlah seratnya. Anak muda, jagalah sebaiknya kami warga negara. Hadirin yang dihormati, konklusinya 5 prinsip rukun negara ini kita pahat dalam hati, kita sanjung dalam diri, sama-sama kita implementasi, berjuangkan solidariti, berkualiti dan beridentiti. Kita ingat prinsip ini hingga titik akhir nafas kita di bumi. Akhir kalam, cuba kita bayang dan fikir dalamnya. Apa yang akan terjadi sekiranya 5 rukun negara ini tidak wujud? Apakah kita masih berhibur, bergelak tawa, bersenja seakan keluarga bahagia pada hari ini? Tepuk dada, tanya selera. Pidato kali ini kami akhiri dengan kiriman terkasih. Rukun negara panduan kita tunjang asas keamanan negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan.